pernikahan itu adalah melalui talak. Dan kita telah melihat bagaimana dalam kuasa talak dimiliki oleh suami, tetapi dia bukan bersifat mutlak. Ia masalah peranan wali dan hakim kita bincang sesuatu ini. Jadi pada pagi ini kita nak sambung tentang syarat sah, jadi sesuatu proses talak. Kita telah melihat syarat yang pertama, akad nikah itu telah sahih bila sudah sebelum sesuatu talak itu disahkan ataupun dipastikan memberi kesan terhadap ikatan perkahwinan tersebut, maka hakim dan saksi akan memastikan bahawa akad nikah itu confirm, adanya berlaku dengan sebenarnya. Yang kedua, kita telah juga bincangkan dan berbahas mengenai waras dan juga sempurna akad bagi suami yang menentukan talak tersebut. Kita bincangkan tentang isu talak bagi orang yang mahu. Pada pagi ini juga kita dah sambung pada syarat yang ketiga untuk suami yang melafazkan talak itu, dia mestilah mempunyai kuasa memilih yang sempurna dan mencukupi, ataupun dengan kita lihat di sini, maknanya dia buat itu adalah atas dasar pilihan sendiri, atas dasar pilihan sendiri. Jadi dengan itu dijelaskan bahawa talak yang dilafazkan secara paksa, secara paksa tidak dianggap sebagai jatuh talak, tetapi bukan semata-mata paksa saja secara otomatik talak itu tidak terpakai ataupun tidak dianggap sebagai sah. Kerana dia talak paksaan yang menyebabkan lafaz itu tidak diambil kira, hendaklah memenuhi syarat-syarat paksaan berikut. Ada 3 syarat ini, 4 syarat yang disebutkan di sini. Yang pertama, paksaan yang berlaku itu tidak syarat. Pada paksaan yang dikenalkan di atas suami yang menjatuhkan talak itu adalah paksaan yang tidak bersifat syarat. Tetapi jika paksaan itu berlaku secara syar'i, contohnya suami memberi mubarak kepada isteri, ini telah terbukti, isteri boleh bawa saksi dan pembuktian itu jelas, tidak ada keraguan di depan hakim, maka hakim boleh memaksa suami untuk menceraikan isteri. Di mana hakim buat keputusan, hakim boleh paksa suami untuk menceraikan isteri. Dan talak yang dilafazkan secara paksa oleh hakim tadi itu dengan sebab suami yang telah melakukan perkara yang memudaratkan isteri dan tidak itu jelas terbukti, maka walaupun secara paksa talak itu tetap terpakai. Yang kedua, paksaan itu disertai dengan pungutan yang ditujukan terus kepada suami. Maksudnya suami diugut. Sebab kalau sekiranya dia tidak menjatuhkan talak, maka ada sesuatu yang akan berlaku kepada diri. Dan ugutan tersebut adalah ugutan yang menyebabkan suami terdedah kepada mudarat yang besar, seperti dibunuh. Jadi maknanya kalau suami diugut, kalau dia tidak jatuhkan talak, dia akan dibunuh. Ataupun dipotong anggota, ataupun dipukul dengan pukulan yang sangat menyakitkan, maknanya yang akan mencederakan. Dan bagi mereka yang mempunyai kedudukan dan jabatan mulia, pukulan yang kurang menyakitkan dan disakiti dengan sedikit kesakitan itu sudah cukup untuk memenuhi syarat yang disebutkan. Jadi maknanya, kalau seseorang itu, seseorang suami dipaksa dengan paksaan yang disebutkan tadi itu mendatangkan kemudaratan, maka kalau sekiranya sebab syarat yang ketiga tadi dikatakan diyakini bahawa orang yang memaksa itu akan mampu untuk melaksanakan ugutannya. Contoh tadi ugut nak bunuh, dan suami ni tahu kalau tak ikut cakap dia ini memang contohnya ada rekod nak bunuh orang dan sebagainya. Jadi bila suami melafazkan talak pada ketika itu, maka itu dianggap sebagai talak yang dipaksa, yang tidak diambil kira pada sisi ini sisi. So maknanya yang kedua ni tuan, yang apa itu menyebabkan talak tidak terakhir dia dipaksa dengan ugutan.
serta kebutuhan. Dan syarat yang ketiga dia kata orang yang memaksa itu mampu untuk melaksanakan kebutuhan. Ya, apa dia punya rujukan atau dalilnya? Dan Nabi SAW dalam satu riwayat, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul menyatakan Nabi menyebut la ta'ala wa la hatta qatila, tidak sah talak dan tidak sah pembebasan hamba dalam keadaan dipaksa. Bukannya seorang majikan, seorang pemilik hamba, dia dipaksa untuk memerdekakan hamba dia. Maka walaupun dia melafazkan kemerdekaan hamba di bawah jagaan dia, tetapi disebabkan dia dipaksa dan paksaan tadi disebutkan bersama-sama dengan syarat itu diyakini dia mampu untuk melaksanakan, maka tidak dipakai kemerdekaan itu. Dan begitu juga kata Nabi, la talaqa, tidak ada alasan, tidak sah. Dan begitu juga dalam satu riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh juga Ibnu Majah, kata Nabi, inna Allah wada'a an ummatil khata' wa nisyan wa masukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wada'a umat ini maknanya mengangkat, maksudnya menggugurkan daripada umatku al-khata', maksudnya tersalah, wa nisyan, lupa, wa masukrihu alaihi, dan juga apa yang dimaksud. Jadi maksudnya di sini Nabi sebut Allah tidak mengambil kira tindakan yang dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh kesilapan, disebabkan oleh lupa, dan disebabkan oleh paksaan. Jadi kerana itu, maknanya apabila diyakini orang yang memaksa itu mampu untuk melaksanakan kebutuhannya dan kebutuhan itu bersifat memudaratkan dengan jelas, maka apa nama itu, kalau yang dilapaskan itu tidak diambil. Tapi kalau paksaan itu juga tidak membabitkan kemudaratan. Jadi maksudnya kalau suami lapaskan juga, maka talak itu jadi. Di sini tuan kebutuhan paksaan plus kebutuhan yang memudaratkan dan diyakini orang yang mengundur itu mampu melaksanakan. Tidak salah yang keempat dari segi kuasa memilih ini, dia kata suami yang dipaksa tidak melakukan lebih daripada apa yang dipaksa. Jadi maksudnya apabila suami tadi dipaksa untuk menjatuhkan talak, maka dia buat berdasarkan apa yang dipaksa saja. Tapi kalau dia pula yang lebih, maka lafaz talak itu dia. Contoh, jika dia dipaksa untuk menjatuhkan talak satu ataupun menjatuhkan talak tanpa disuruh berapa kali, tetapi dia menceraikan istrinya dengan talak 2 ataupun talak 3, maka talak itu. Dan dia pula yang lebih. Orang itu mungkin paksa saya untuk menceraikan istri itu. Ya? Tapi dia pula, dia tak sebut pun dalam urutan itu suruh cerai talak berapa dan sebagainya, tapi dia pula lebih begitu cerai dengan talak. Maka di situ nafas talak itu diambil. Okay, kemudian satu isu yang dibagikan di sini ialah talak bagi orang yang bergurau ataupun main-main. Contohnya berlakon dan sebagainya. Yang melibatkan isteri sendirilah, contohnya berlakon dengan isteri orang, talak 40 pun tak pakai. Tapi ini kalau melibatkan dengan isteri sendiri, maka dikata sekiranya kita lihat kepada syarat-syarat jatuhnya talak, ia 3 syarat yang kita telah bincangkan sebelum ini, iaitulah tentang tanah orang yang dipaksa khususnya dalam perkara ini. Dia kata, maka kita akan mengetahui bahawa tanah orang yang bergurau dan juga bermain-main tetap akan jatuh selagi mana dia adalah seorang yang waras, balik, berakal dan dia boleh memilih. Jadi maksudnya dia buat itu atas dasar pilihan. Maka gurauan dan main-mainnya tidak dianggap sebagai sebab untuk talak itu tidak diambil kira dari segi hukum. Jadi setelah kita lafaz talak ini tidak boleh dijadikan bahan mainan. Kita sebutkan sebelum ini, ya, sama ada nak tentukan talak ataupun nak lafazkan talak itu secara taklid dan sebagainya, ini bukan bahan mainan. Ya. Kenapa ini lafaz talak secara gurauan ataupun main ini juga hukumnya adalah jatuh ataupun diambil kira dari segi syarak kerana berbandingkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan juga Ibnu Majah.
Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang ada tiga perkara, jidduhun dan jiddun wa hasduhun dan jiddun. Main-main sungguh-sungguh pun jadi sungguh, main-main pun jadi sungguh. Apa dia? Yang pertamanya nikah. Maksudnya kalau seorang wanita dia mungkin bergurau, ya, nikahkan anak di bawah jagaan dia, perempuan di bawah jagaan dia dengan seorang lelaki, mungkin main-main. Okeylah, saya nikahkan anak saya dengan awak. Dan itu berkata, Allah, saya setuju. Dan itu adalah terbang. Ini itu adalah terbang. Okey, nikah pertama. Yang keduanya adalah at-talaq. Maknanya bila seorang suami melafazkan talak walaupun main-main. Dia kata kepada isteri dia, kita pernah berawak atau suka sangat kat saya, okeylah, saya ceraikan awak dengan talak. Okey, ataupun dia sebut, saya ceraikan awak. Walaupun mungkin nak berkurang, tapi kita nafas itu depan. Dan juga buat raja'ah. Raja'ah ini maksudnya apa juga? Rujuk. Contohnya seorang suami menceraikan isteri dia. Ini dengan talak raja'ah, maksudnya talak satu atau talak dua. Mungkinlah, ini lepas satu ketika jumpa dengan isteri dia, apa nama itu, minum-minum, itu dia berkata ke isteri dia, kita pernah kalau macam tu, kalau ada hawa ihsan, kita rujuk lagi. Dia mungkin pada waktu itu sekadar saya pada sahaja, tapi dia lepaskan benda itu jelas maksudnya, maka juga dia adalah sebab rujuk dia adalah milik suami tanpa perlu kepada persetujuan daripada isteri. Selagi mana dalam tempoh iddah, ya, seorang isteri sekiranya dia berada dalam tempoh iddah bagi talak berarti dia masih di bawah qiwamah suami. Dia masih sebab itulah suami pada tempoh itu masih wajib untuk memberikan nafkah kepada isteri dia. Sebab itu adanya apa disebut sebagai nafkah iddah. Dia wajib, ya, suami masih wajib untuk menyediakan tempat tinggal kepada outgoing wife dia dalam tempoh iddah bagi talak raja'ah itu. Bahkan isteri yang dalam tempoh iddah raja'ah itu nak keluar rumah pun masih perlu minta keizinan daripada outgoing husband dia. So, setelahnya pada dia raja'ah itu katakan merujuk itu adalah hak suami. Jadi apa nama itu, kalau suami lafazkan, maka walaupun mungkin gurauan ini apa nama itu bukan secara serius, tapi ini ada tiga perkara yang disebut. Kalau sungguh-sungguh pun jadi sungguh, main-main pun jadi. Okey, so itu adalah tiga syarat yang menjadikan sesuatu nafas talak daripada suami tadi itu diambil juga pada segi hukum dan di sisi syarak. Okey, seterusnya itu dia dah jelas kepada kita tentang cara talak yang syar'i. Jadi itu nak kita sebut dulu lah, itu tentang apa talak bid'ah. Ya, kita talak bid'ah. Ini dah sebagainya. Jadi itu sekali nak sebut tentang cara talak yang syar'i. Yang mana kita talak itu berlaku dengan berbagai cara, di antaranya yang pertama menghimpunkan talak pertama, kedua dan ketiga dalam satu nafas. Ini dalam satu nafas dan mazhab kita Syafi'i kita menganggap menyebut tiga talak dalam satu kali nafas talak dianggap sebagai talak tiga. Tapi ini adalah bentuk perbezaan dalam ini kita mazhab. Dan dalam mazhab Hanafi juga yang dikatakan talak tiga itu berlaku tiga kali. Maksudnya talak rujuk, talak yang ketiga itu baru dianggap sebagai talak tiga. Tapi dalam mazhab kita, kalau kali pertama dilafazkan talak dengan lafaz talak tiga, maka dikira sebagai talak. Jadi dikatakan dari segi caranya, yang pertama himpunkan talak pertama kepada ketiga dalam satu lafaz, ataupun menjatuhkan setiap talak tersebut dengan lafaz yang beraksi. Yang keduanya, menjatuhkan talak dengan menggunakan lafaz tanjiz yang dilaksanakan terus. Okay, maknanya tanjiz itu maksudnya si suami itu berkata kepada isteri, saya ceraikan awak dengan talak satu contohnya. Jadi itu dipanggil lafaz tanjiz. Ataupun dengan ta'lid tergantung. Kita sebut yang kita bincangkan sebelum ini, kalau dia kata saya akan ceraikan awak kalau awak buat sekian-sekian. Okay? Saya akan ceraikan awak kalau sekiranya saya dibuang kerja. Contohnya begitu. Okay? Itu dia panggil ta'lid, dia gantungkan.
Okay. Yang mana taklid itu dengan syarat. Syarat tadilah, syarat itu mungkin berlaku sesuatu pada diri dia, berlaku sesuatu pada isteri, ataupun berlaku sesuatu pada anak-anak, tak kisah. Tapi itu maksudnya disyaratkan. Maknanya dia menggantungkan jadi syarat. Atau menggunakan lafaz tanjil ataupun taklid dan disertai dengan lafaz istithna, iaitu pengecualian. Contohnya juga pengecualian ini, kalau orang yang mungkin dia graduate matematik lah, saya ceraikan awak dengan talak 3 kecuali 2, itu berapa? Yang saya ingin dia penjelasan. Okey, so itu kemungkinan bentuk talak yang dia berlaku. Saja. Ketika yang pertama tadi, iaitulah sama ada sekaligus satu jadi satu, dan yang kedua itu sama ada on the spot ataupun bersyarat. Maknanya tergantung. Okey, cara talak yang paling afdal, kita ketahuilah bahawa cara talak syar'i yang paling baik dan bertepatan dengan hikmat Allah menyerahkan hak talak kepada suami itu adalah dibagikan kepada 3 pihak. Jadi maksudnya dari segi cara yang paling afdal pada sisi syarak, bagi seorang suami untuk mentalakkan isteri dia adalah apa? Buat secara satu demi satu. Kita sebut dalam beberapa talak ini adalah satu Islamic solution. Jadi sebab kita tak boleh nak menganggap talak ini ataupun nak memandang talak ini sebagai totally negatif. Ya betul kita dapat kesannya. Kesan negatif itu mungkin mengatasi kesan positif. Tetapi secara hakikatnya tuan, talak ini adalah penyelesaian Islam. Jadi kerana itu ada hikmah di sebaliknya. Jadi kerana itu bila kita nak mengambil hikmah tersebut, maka ambillah panduan syarak bagaimana untuk nak melaksanakan. Jadi kerana itu kalau kita lihat dalam Quran sendiri sebut dalam ayat 29 dan Al-Baqarah itu adalah talaqu marratan. Talak kedua kan. Untuk talak pertama, talak kedua itu suami masih ada pilihan sama ada apa? Fa imsakun bima'ruf, sama ada untuk kamu kekal pegang dia, masuk rujuk kepada dia balik bima'ruf dengan cara yang ma'ruf, maksudnya dengan cara yang sepatutnya, atau tasdimu bi ihsan, ataupun kamu membebaskan dia dengan cara yang ihsan, dengan cara yang sebenarnya supaya setiap kali pada talak pertama, talak kedua itu membuka ruang kepada kedua-dua pihak sama ada suami atau isteri tadi untuk bermuhasabah diri, berfikir sama ada ikatan itu masih boleh diteruskan ataupun sebaliknya. Jadi seperti kita kata, iaitu apa dia kata, suami menceraikan istrinya dengan tahap satu semasa isteri tadi masa suci. Ini berbalik kepada tempoh ataupun bila masa yang terbaik pada sisi syarak kalau sebagai suami tadi nak menceraikan isteri untuk mengelakkan tidak akan menceraikan bukan pada masa yang sesuai tadi akan menimbulkan kemudaratan kepada isteri dari segi apa? Dari segi tempoh mula nak mengira iddah. Seperti dia kata, ceraikan dengan tahap satu semasa di masa suci dan tidak menyetubuhinya semasa suci tersebut. Ia adalah talak yang disebut sebagai sunni, mengikut sunni. Jika dia ingin hidup bersama dan menyesal, tidakkan dia menceraikan atau mungkin sebabnya daripada isteri. Jadi apabila isteri itu tadi telah diceraikan dengan talak satu, jadi maksud itu pasal untuk memberi ruang kepada isteri itu tadi berfikir, dan kalau dia menyesal maka suami boleh merujuk. Jadi dia boleh merujuk kepada isterinya dalam tempoh masa iddah. Tetapi jika dia ingin menceraikan isteri selepas itu, maknanya selepas dia rujuk, dia boleh menceraikan dengan talak dua. Dan dia masih lagi mempunyai satu talak. Dan dalam tempoh kali kedua itu pun dengan talak yang kedua, maka dia masih lagi ada ruang untuk nak rujuk kepada. Dan jika dia menceraikan isterinya buat kali yang ketiga, maka talak tersebut dikira sebagai talak ba'in. Talak ba'in itu maksudnya talak yang telah jelas dari segi pemisahan ataupun memutuskan hubungan di antara kedua-dua mereka. Dan ba'in ini kita akan lihat juga dia ada dua, ba'in bainul sughra dan juga ba'in bainul kubra.
surah ni habis iddah nak akad baru saja. Ya, nak akad. Tetapi bagi umrah ni dia tidak boleh semata-mata akad baru. Dia kena ada proses lain yang dikenali sebagai sebagai Cina Buta. Dia tidak boleh lagi rujuk ataupun mengaku ini bekas isterinya. Ini kalau dia dah cakapkan dengan darah. Melainkan selepas daripada isteri kita ni berkahwin dengan lelaki lain dengan perkahwinan yang syar'i, yang hukumnya ini nanti dikata akan diterangkan dalam bab ibn itu. Dan dikatakan, so inilah cara talak yang paling afdal mengikut panduan syarak seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat 29 daripada surah Al-Baqarah. Kemudian pengarang menjelaskan kita tentang hukum talak 3 dengan satu lafaz. Yang disebutkan di sini tempat ini adalah pandangan yang dipegang kaum talak kita. Jika suami menceraikan isterinya tidak menggunakan cara yang paling afdal, itu disebut tadi satu demi satu. Talak pertama, talak kedua dan juga talak ketiga. Maka ini tidak bermakna talak tersebut tidak jatuh. Disebutkan bahawa dalam mazhab kita kali pertama lebih dilapaskan dengan talak itu. Bahkan talak tetap jatuh dalam apa juga keadaan selagi mana ianya memenuhi syarat. Ia 3 syarat dan kebencian yang telah kita bincangkan sebelum. Sekiranya suami memenuhi syarat tersebut, ada suami yang bicara dengan isteri dia memenuhi syarat itu, maka kalau bila dia sebut talak 3, maka terpakai sebagai talak. Dan berdasarkan situasi ini, dikatakan jika suami melafazkan talak 3 dengan satu lafaz dalam satu masa, jadi berkata, aku ceraikan kau dengan talak 3, maka jatuhlah talak itu dengan talak 3. Dan keadaannya adalah sama seperti dia melafazkan talak dengan cara yang berasingan satu yang disebut tadi pertama, dua dan ketiga. Talak seperti ini hukumnya tidak haram, tetapi dia kata hanyalah satu perbuatan yang disebut ataupun termasuk dalam kategori khilaf sunnah, maksudnya yang menyalahi sunnah yang diajar dan tidak bertepatan dengan cara talak. Apa dalilnya? Iaitulah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan juga Ibnu Majah, yang menceritakan tentang seorang sahabat yang namanya Rukan. Dia telah menceraikan isterinya dengan anak secara bernama itu minta lain tak. Yang mana dia telah berkata kepada isterinya, aku ceraikan engkau sama sekali. Dia tak sebut dalam 3, tapi maksudnya dia ceraikan. Apa nama itu? Dia kata secara tamatlah tak sekali. Bukan Nabi SAW berkata kepadanya selepas dia bertanyakan cara untuk merujuk kepada isteri. Jadi Nabi tanya kepada Rukanah, demi Allah, adakah kamu hanya bermaksud talak satu saja? Maka Rukanah menjawab, demi Allah, aku hanya bermaksud talak satu saja. Maka Nabi mengembalikan semula isterinya kepada orang. Jadi jangan di atas hadis di atas itu dia digali kerana jika Rukanah bermaksud talak 3, semasa dia berkata semua sekali ini saya talak 3 itu akan berlaku. Dan Nabi SAW tidak akan membenarkan untuk dia kembali rujuk kepada isteri. Dan jika Nabi tidak mengizinkan permintaan dan sumpah yang dilakukan tidak akan membawa apa-apa. Tetapi kalau kita lihat dia kata dalam hadis berkenaan permintaan dan sumpah itu memberi makna kepadanya kerana Nabi membenarkan untuk dia merujuk kembali kepada. Jadi maksudnya apabila Rukanah menyebut menceraikan sama sekali. Jadi di sinilah kita rujuk ataupun pernah sebelum ini kita bincang lafaz dalam talak ni dia boleh jadi sama secara sahih ataupun kinayah, secara straightforward ataupun secara kinayah macam di sini bila ceraikan sama sekali. Jadi Nabi dia akan masuk sama tentang sama sekali. Makna itu dia punya mafhum mukhalafah kepada hadis ini.
Rukana ini kali pertama melafazkan. Cuma Nabi kata di sebalik lafaz sama sekali itu. So ini dia kita katakan tafsiran yang diberikan oleh masalah. Cuma beza katakan di antara masalah. Okay? Jadi maknanya bila Nabi tanya apa maksud di sebalik pertanyaan, Nabi nak dapatkan kepastian. Kalau kerana kata memang dia nak ceraikan dengan talak 3, maka tidak Nabi akan menganggap itu adalah perceraian pertama. Tapi cuma dia bukan menjawab, dia kata apa? Aku bermaksud satu-satu. So kita tengok sebagai tafsiran nas. Jadi dalam masalah lain, dia menganggap okay, kerana menafas tadi kenapa Nabi kata tadi kenapa. So itu tadi Imam Syafi'i, maksudnya bila dia mentafsirkan hadis ini, dia tengok kepada dia punya apa nama itu yang tersirat. Sebab kalau sekiranya untuk kali yang pertama walaupun dengan lafaz 3 tidak jatuh 3, maka Nabi tak akan tanya lagi kepada. Maka Nabi akan balikkan, rujuklah kembali ke Nabi. Tapi Nabi tanya dulu, niat kamu ni apa di sebalik kamu kata ceraikan sama-sama. Ya, sebab itu bila ditanya bukan kata aku lagi bermaksud tak rasa. Sebab itu dia kata sumpah dan juga apa itu kejelasan tadi itu perlu dia akan perlu diperoleh pada suatu ini. Okey, kerana itu tentang hukum talak 3 dengan satu nafas. Dan juga penting dalam undang keluarga Islam ataupun ini nak berkata di tingkat budaya persekutuan dan yang di negeri. Kerana kita secara rasmi itu kan negara kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi kita juga akan lihat dalam teks undang keluarga Islam memang berpegang kepada perkataan hukum ini itulah kalau seorang suami tadi melepaskan anak 3 kepada isteri dia baru berani maka apa nama itu dianggap sebagai cuma dia tidak seorang hakim dia adalah peranannya karena pernah berlaku penghakiman yang dibuat oleh seorang hakim Syafi'i dia jadikan apa nama hakim dia walaupun kali pertama suami tadi telah menjatuhkan talak 3 kepada isteri dia tapi akhirnya mahkamah atau hakim membuat penghakiman hanya jatuhkan apa justifikasi dia kerana pasangan ini adalah daripada kalangan India Muslim yang majoritinya juga mereka berpegang kepada mazhab. Itu akhirnya hakim buat penghakiman hanya jatuhkan satu saja kerana dalam mazhab Hanafi yang dikatakan talak 3 itu berlaku 3 kali. Ya, talak rujuk, kemudian talak 3 itu diangkat sebagai talak balik dia. Kisah tetap kita pergi kepada perbincangan tentang talak takdir ini talak ini sah untuk dilakukan secara tanjil maksudnya on the spot dan ia juga sah dilakukan secara taklid ataupun mu'allaq itu yang dimaksudkan dengan talak taklid yang tergantung itu adalah suami mengaitkan talak dengan sesuatu sifat ataupun syarat. Ya, sifat ataupun syarat. Sifat di sini bukan sifat isteri, sifat suami. Sifat itu ialah sifat alam ini. Dalam hidup ini kita faham dari segi perspektif bahasa Arab. Kita sifat dalam bahasa seperti itu. Sama ada mempunyai hubungan dengan isteri-nya. Contoh dia kata, tidak suka suami isteri dia pergi ke satu tempat. Kalau kamu pergi juga ke tempat itu, maka jatuhlah talak kamu dengan talak. So dia dikaitkan dengan apa itu mesti. Ataupun dikaitkan dengan orang lain. Contohnya kalau kawan awak datang juga ke rumah ini, maka jatuhlah talak untuk awak. Contohnya kita pergi kepada mesti. Mana dikaitkan dengan apa nama itu sesuatu usaha. Sama ada hubungan ini dengan isteri atau hubungan. Contoh suami mengaitkan talak dengan pulangnya orang yang hilang. Contohnya juga dia kahwin dan dia tahu isteri dia rupanya dulu ada calon suami yang lain. Tapi cuma dia menghilangkan diri. So dia pun kata isteri dia kalau sekiranya
ya, apa nama tu, tunang awak yang pertama itu balik semula ataupun ditemui semula, maka jatuhlah talak awak yang talak satu. Tiba-tiba tunang yang pertama dulu itu balik, maka kita jatuh. Ya. Ataupun mengaitkan dengan tindakan tertentu yang dilakukan oleh isteri yang keluarga. Jadi kita biasa sangat melakukan itu. Jadi dikaitkan dengan apa? Setengah kita faktor mak, bapak ataupun adik-adik isteri datang ke rumah. Maka dia mengaitkan dengan kedatangan mak, ayah ataupun adik-adik isteri. Maka contoh tangkap yang dikaitkan dengan sifat dia suami dia. Aku ceraikan kamu ketika datang dengan ayah kamu atau ketika kedatangan ayah kamu. Dia sudah disifatkan sifat yang kita, tapi dia tausif kepada talak itu. Jadi maksudnya kalau ayah dia akan datang ke rumah, ataupun aku ceraikan kamu pada bulan Ramadan. Jadi bila datang satu bulan Ramadan, itu. Maka boleh itu isteri akan jatuh talaknya apabila ayahnya datang. Tapi kalau ayahnya tak datang, dia beritahu ke ayahnya datang ke rumah, kalau suami dia telah menjatuhkan lafaz talak takdir, dia kata kalau bapa datang ke rumah saya, maka jatuhkan talak saya. Bapa dia tak datang, maka kita tak pakai talak. Dia pergi berjumpa dengan bapa dia, dia tak pakai talak saya. Kerana dia sifatkan dengan kedatangan bapa rumah. Itu tentang tausif ini. Ada waktu ini masuk jam Ramadan, jadi tak ada pilihan. Jadi mengaitkan dengan sesuatu yang pasti berlaku. Masuk jam Ramadan, maka itu. Dan contoh bagi talak taklid yang dikaitkan dengan syarat, iaitu suami berkata, aku ceraikan kamu jika kamu keluar daripada rumah ini, ataupun aku ceraikan kamu jika saudaramu masuk ke rumah ini. Jika tadi itu adalah syarat. Kalau macam tadi itu, dia kata ketika kedatangan itu, tausif itu maksudnya benar masa berlakunya talak itu ialah kedatangan. Dia bukan kata jika. Maksudnya dia sebut tausif itu bapa dia datang saja, dia datang. Okay? Itu datang saja bulan Ramadan. Tetapi sekarang ini dia meletakkan syarat itu jika kamu keluar dari rumah ini, jika saudaramu masuk ke rumah ini, kawanmu masuk ke rumah ini, maka talak akan jatuh jika keluar dari rumah yang dimasukkan itu, ataupun apabila saudara masuk ke dalam rumah yang dimasukkan. Okay? Itu taklid. Dan dari sifat taklid ini dikaitkan dengan sifat ataupun syarat, dan jatuhnya talak sekiranya syarat ataupun sifat itu benar-benar berlaku adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yang mana kata Nabi, orang-orang mukmin atau seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat. Al-mukmin atau al-muslim pada waktu disyurutihi, dia ada satu bakat ini menjadi kaedah dalam apa itu kaedah fiqhiyah. Dia menjadi salah satu kaedah dalam usul fikih dalam tajuk qawaid fiqhiyah itu kan. Hadis ini menjadi apa nama itu satu kaedah. Maknanya seorang muslim itu dia terikat dengan syarat yang ditetapkan. Ya, syarat yang ditetapkan. Difahami daripada hadis tersebut, syarat yang dikaitkan dengan berlakunya sesuatu perkara adalah diambil kira oleh syarat sebagaimana ia tidak mengharapkan perkara halal ataupun menghalalkan perkara haram. Jadi kalau dia taklid itu dengan satu perkara yang haram, tuan maka tidak dapat. Maksudnya apa? Contoh dia kata, okey, katakanlah isteri dia mengaitkan dengan contoh yang kita contoh menghalalkan, contoh macam minum apa? Okey, minum apa? Dia katakanlah, mungkinlah dua-dua ni minum apa? Dia kata kepada isteri,
Kalau kamu berhenti daripada minum arak, maka jatuh talak kamu dalam sana. Jadi mereka suruh isteri, maknanya dia kalau isteri, jangan sebab kebiasaan kita katakan. Mungkin isteri kita okey lah, nak isap, nak taubat, nak berhenti minum arak. Tapi suami kita saja. Jadi suami kata dekat dia, kalau kamu berhenti daripada minum arak, maka jatuhlah. Jadi maksudnya apa tuan? Dia mengaitkan, dia mentaklidkan, menggantung talak tadi itu kita satu perbuatan yang menghalalkan yang haram. Maksudnya suruh isteri dia terus minum arak. So itu contoh yang kita nak faham ini juga. Selagi mana syarat yang ditetapkan itu tidak mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan perkara yang haram. Kemudian tuan kita pergi kepada kesan talak secara taklid. Kesan yang timbul daripada talak secara taklid ini ialah yang pertama, talak tidak akan berlaku seperti perkara yang dikaitkan dengan talak itu sebelumnya. Jadi kata, kalau kamu benarkan bapa kamu datang lagi ke rumah ini, ataupun kamu benarkan bapa kamu masuk lagi ke rumah ini, adik-adik ke rumah, kawan-kawan kamu masuk ke rumah ini, maka jatuhlah kamu tidak jatuh talak atas kamu dengan. Jadi selagi mana mau apa atau siapa pun tak masuk ke dalam rumah itu, maka selagi itu talak tersebut tak ada. Dan kehidupan suami akan berlaku secara sempurna. Mana sekarang tapi dengan kehidupan suami istri akan berurusan secara sempurna dari segi hukum hakam dan kewajiban. Selagi syarat yang disebutkan di dalam talak taklid tersebut belum berlaku. Walaupun ia mungkin pasti akan berlaku. Contoh macam disebutkan tadi itu dengan kedatangan waktu. Contoh aku bila sekiranya datang bulan Ramadan, maka jatuhlah talak kamu dengan talak satu. Ataupun bila datang saja bulan Ramadan, aku ceraikan kamu. Maka selagi mana belum sampai bulan Ramadan, selagi mana belum diisytiharkan nampak anak bulan Ramadan, maka selagi itu hubungan suami isteri tadi belum berlaku. Dan yang ketiga adalah talak akan jatuh sebaik sahaja syarat yang disebutkan dalam taklid itu berlaku, dan suami tidak perlu menafaskan talak yang baru. Jadi bila kita tadi taklid yang pertama, mana bila disebut taklid, bila sampai saja bulan Ramadan, ceraikan. Tapi tentu ingat pada disebut dulu, saya akan ceraikan kamu itu tak pakai. Ya, dia tak dianggap sebagai sebab akan itu juga. Dalam bahasa Arab dia dia ada dua, sa dan juga saufa. Ya, sa dan saufa dia tidak dianggap sebagai, kalau dilafazkan segera tidak dianggap sebagai janji. Sebab itu melafazkan saya akan. Benda yang itu merupakan tindakan lanjut. Okay? Jadi begitulah juga kalau dia taklid tadi dengan sa dan juga saufa, maka dia tidak dapat. Tetapi kalau dia kata bila datang saya di bulan Ramadan, saya ceraikan kamu tidak. Jadi bila masuk sudah bulan Ramadan, maka secara otomatik isteri ini telah jatuh dalam. Kalau suami nafaskan pula, jadi kan itu dalam talak juga dia tidak paham itu lah. Hatta dalam komunikasi tersebut. Jadi sebab itu kena berhati-hati juga. Sebab dalam undang-undang seorang suami hanya dibenarkan untuk menjatuhkan talak di depan hakim dalam mahkamah. Kalau melakukan di rumah ataupun di luar daripada mahkamah, itu dia tidak. Ataupun itu termasuk dalam salah satu kesalahan jenayah syariah yang didenda, berdenda. Jadi ada kes berlaku, dia dah ceraikan isteri dia di rumah. Tapi bila pergi ke mahkamah untuk mengesahkan perceraian itu, bila dia tahu kata dia kena denda, maka dia kata dia belum lafazkan. Padahal dia dah lafazkan. Jadi untuk selamat daripada bayar denda, dia pun lafazkan sekali lagi cerai di depan hakim. Betul-betul itu sudah membawa kepada talak kedua. Jadi kena.
Okey, kemudian seterusnya tentang penggunaan lafaz pengecualian di dalam talak. Jadi kita sebut orang dalam matematik juga mungkin nak main dalam bentuk asal. Okey. Sebagaimana yang disebutkan bahawa talak taklid yang dikaitkan dengan syarat atau sifat adalah sah. Maka begitulah juga dengan talak yang menggunakan lafaz pengecualian illa. Masalah pengecualian dalam talak yang suami menyebut bilangan talak yang banyak dalam satu lafaz. Kemudian dia melakukan pengecualian terhadap bilangan tersebut. Contohnya suami berkata, aku ceraikan kau dengan talak 3 kecuali 1 talak. Talak 3 kecuali 1. Atau aku ceraikan kau dengan talak 3 kecuali 2 talak. Ini kerana dia kata lafaz pengecualian ini adalah lafaz uslub bahasa Arab yang diiktiraf. Yang mana ia digunakan hatta dalam Quran dan juga sunnah untuk menjelaskan tentang sesuatu dan juga tentang pengiraan dengan tepat. Contohnya apabila Allah SWT menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Nuh AS, yang mana Allah cerita Nabi Nuh bersama dengan umat dia 950 tahun. Tetapi dalam ayat di mana Allah menceritakan perkara tersebut dalam surah Al-Ankabut ayat 14, Allah mengatakan falabitha fihim. Nabi Ibrahim maksudnya dia tinggal bersama dengan mereka dan umat dia fihim alfa sanatin illa 50 'am. Dia tinggal bersama dengan mereka 1000 tahun illa kecuali 50 'am 50 tahun. Jadi Allah sendiri dalam Quran bila nak cerita tentang nombor 950 Allah menggunakan lafaz pengecualian. Jadi Allah sebut Nabi Nuh ni bersama dengan umat dia 1000 tahun kecuali 50. Jadi bermaksud berapa? 950. Jadi maksudnya nombor bersama dengan pengecualian itu adalah satu sirah yang diiktiraf dari sisi syarak. Jadi maksudnya kalau suami kita kata saya cakapkan awak dengan talak 3 kecuali 2 talak, maksudnya satu lah. Okey. So kita kata begitu lafaz pengecualian boleh digunakan untuk menjatuhkan talak dan mengira bilangan talak yang tidak dijatuhkan. Contoh dia kata, saya ceraikan awak dengan talak 1000 kecuali 990. Okey, maka jatuh itulah. Tapi kalau dia kata saya ceraikan awak dengan talak 1000, nama Allah sangat kata talak 1000, jatuh berapa? Jatuh. Sebab kata fuqaha dalam kita nak mengira 1000 tu kita kira macam mana tuan? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke sini. Jadi maknanya dalam perkiraan itu dia sampai kepada maksimum dia ialah 3 dalam talak. Maka sebab itu dalam kata kalau jatuh seorang suami jatuhkan talak pada isteri dia dengan lafaz yang melebihi daripada 3 tanpa pengecualian, maka dikira sebagai jatuh salah 3. Ya. Tapi di sana ada syarat sah itu ada. Ada syarat yang apa nama itu mengambil kira dari setiap lafaz talak yang menggunakan pengecualian. Yang pertama dia kata ketika melafazkan talak, suami mesti mempunyai niat untuk memasukkan lafaz pengecualian sebelum selesai melafazkan talak. Jadi maksudnya memang suami dia awal yang kita sebut tadi lah. Jadi mungkin graduate matematik, degree juga, cikgu matematik kat sekolah dan dia pun memang saja nak sebut. Jadi dia lah, saya ceraikan awak dengan X, Y yang jawapannya ini saja. Okey, jadi memang niatnya saja, tapi cuma dia sebut itu dengan dia. Dia kata dia memang mempunyai niat untuk masuk ke lafaz pengecualian sebelum selesai lafaz. Jadi jangan dia sebut talak 3 tu lepas tu dia pokok sebentar tu lepas tu boleh kata kecuali 2 tak boleh. Dia sebelum dia selesai melafazkan. Jika dia selesai melafazkan talak dan kemudian baru terfikir untuk melakukan pengecualian, maka pengecualian tersebut tidak sah. Maka talak tetap jatuh sebagaimana yang diucapkan sebelum daripada dia meletakkan pengecualian ini. Okay. Yang kedua, lafaz talak dan pengecualian hendaklah tidak terpisah. 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 Tidak terpis
Maksudnya terpisah ataupun tidak ini diukur berdasarkan kepada uruf, yakni kebiasaan dalam masyarakat. Jika uruf mengatakan lafaz talak dan pengecualian yang dipisahkan oleh satu tempoh masa tertentu, seperti seminit, disebut contoh lagi seminit, sebagai dianggap sebagai satu pemisah, maka pengecualian tersebut adalah talak. Maka dengan itu, talak itu berlaku ataupun diambil kira mengikut nafas yang diucapkan sebelum pengecualian. Jadi maksudnya tidak terpisah dari dengan dia disebut secara direct. Terus, jadi kalau terpisah itu pada kebiasaannya, contoh kalau orang kata kita tahu itu masyarakat kita nak seminit ini tidak akan apa. Jadi sebut tadi lah, saya ceraikan awak dengan dia dalam 3. Dia boleh. Lepas ini boleh cakap kecuali 2. Macam tadi itu dia memang niat, ya, dia memang niat daripada awal dia rasa. Tapi yang kedua ni tuan, maksudnya nak sebut pengecualian jadi tidak ada pemisah antara apa yang disebutkan talak yang sebenarnya yang diucapkan. Dan yang ketiga tadi pengecualian tersebut tidak sama dengan bilangan talak yang dilafazkan. Contoh, suami berkata, kamu diceraikan dengan talak 3 kecuali 3 talak. Maka pengecualian ini tidak membawa sebarang makna. Maka dengan itu talak berlaku mengikut nafas yang diucapkan sebelum ucapan. Contoh dia tak tahu, nak gurau dengan isteri dia. Saya ceraikan awak dengan talak 3 kecuali 3. Maksudnya kosong. Jadi soalan dari sini bukan soalan, maka pengecualian itu sebenarnya adalah main-main. Maka dia akan kira nafas talak tersebut. Contoh dia kata, saya ceraikan awak dengan talak 1 kecuali 1. Dia nak bergurau, maka kembali disebabkan main-main tadi itu, sebab pengecualian itu menyebabkan nafas itu sebagai dianggap sebagai lama, maka sebabkan dalam nafas talak kita sebut tadi main-main menjadi sungguh, sungguh menjadi sungguh. So, sebab itu kalau dia lafazkan tadi, maka dia akan kira yang sungguh. Jadi pengecualian itu disetilah dengan nombor atau bilangan yang lebih rendah daripada lafaz talak yang disebutkan di awal. Perlu difahami bahawa pengecualian daripada ayat isbat. Jadi saya cakapkan awak dengan talak 10 itu bukan isbat. Ya. Jadi kecuali itu dikatakan kecualian. Jadi perlu difahami bahawa pengecualian daripada ayat isbat dikira sebagai menafikan sesuatu. Manakala pengecualian daripada ayat nafi dikira sebagai mengisbatkan, maksudnya mengiyakan sesuatu. Contohnya tuan, kita tengok contoh diskusi. Ya. Ini kerana pengecualian memberikan makna yang berlawanan daripada maksud asalnya ayat. Jika suami berkata, aku tidak menceraikan kamu kecuali dengan talak 2, maka ketika itu jatuhlah talak. Tidak menceraikan kamu kecuali dengan, jadi maksudnya isbatkan. Contoh itu buat dari sisi penggunaan biasa. Contoh saya tahu sebuah pun tidaklah ada yang benar kecuali benar dan tidak benar. Jadi maksudnya statement itu sebenarnya satu saja, tapi sengaja ialah dari segi penggunaan bahasa. So jadi begitulah di sini. Mana dia kata bila dia cakap, saya cakapkan awak dengan dalam 3 kecuali 3. Jadi maksudnya yang dia dalam yang pertama itu isbat, yang kedua dia menafikan. Dia tidak isbat, apa-apa dia lalu nafi. Jadi maknanya bila dia menafikan dengan sesuatu yang bermaksud dia mengisbatkan yang pertama. Sebab itulah dalam tafsiran fuqaha mengatakan dia jatuh seperti apa yang dilafazkan sebelum daripada pengecualian. Dari segi dalil Islam ini adalah dalil Islam menggunakan lafaz pengecualian dalam talak adalah berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis disebutkan oleh Ibnu Katsir. Hadis itu dia kata bahawa sesiapa yang membebaskan hamba atau melafazkan talak dan dia menggunakan lafaz pengecualian, maka baginya pengecualian tersebut. Jadi maksud itu tadi lah dia sebut cakapkan
Ya, kalau suami itu dikata kepada isteri dia, saya ceraikan kamu dengan talak 100 kecuali 99, jadi itu talak 100. Jadi ini adalah kita tahu sesuatu itu dulu. Tajuk berikutnya nanti ialah tentang menyerahkan kuasa